Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, untuk video kali ni kita akan start bincang percubaan negeri SPM Fizik 2024. Okey, untuk video pertama ni kita bincang Kelantan dulu kertas 1. Baik, nombor 1. Unit SI manakah yang betul bagi setiap kuantiti? Baik, yang ni direct answer Direct answer adalah B, masa dalam saat. Masa diukur dalam unit saat. So pembetulan untuk jisim jisim bukan gram, semestinya kilogram. Okey, panjang diukur dalam meter, suhu diukur dalam Kelvin. Okey. Itu nombor 1. Nombor 2, graf hal laju melawan masa. So kalau kita tengok sini, graf motion ada 3 jenis. Kita ada hal laju melawan masa. Sebelum hal laju melawan masa, kita ada jarak melawan masa atau sesaran melawan masa. Satu lagi kita ada pecutan melawan masa. So untuk hal laju lawan masa, kalau awak cari kecerunan, awak akan dapat hal laju. Kecerunan bagi graf V melawan T adalah hal laju. So yang manakah mewakili kecerunan? Jawapannya hal laju. Okey, next. Laju ditakrifkan sebagai, macam mana nak cari laju? Laju kita akan pakai jarak bahagi masa. Jarak bahagi masa, kalau something yang kita bahagikan dengan jarak, maka kita akan mulakan definisi dia dengan kadar. Kadar tu something yang kita divide by time, kadar. So kadar mana yang betul? Macam saya kata tadi, jarak bahagi masa. So kadar perubahan jarak. Okey, jawapan nombor 3 adalah A. Nombor 4, lori pengangkut tanah. Lori tersebut, of course kat belakang dia ada tanah. Soalan mention inersia lori tersebut dapat dikurangkan. Okey, apa faktor yang mempengaruhi inersia? Faktor yang mempengaruhi inersia ada satu sahaja, iaitu jisim. Mass jisim. Okey, apa hubungannya? Kalau jisim objek berkurang, maka kesan inersia juga berkurang. Okey, sebaliknya, jika jisim objek bertambah, kesan inersia terhadap objek juga bertambah. Okey, apa kesan-kesan inersia ni? Okey, kalau inersianya kurang, maka dapat mengubah arah dengan kadar yang lebih tinggi. Okey, dapat mula bergerak, bahasa Melayu, mula bergerak dengan lebih dengan kadar yang lebih tinggi, mula ataupun berhenti dengan kadar yang lebih tinggi. So saya guna kadar dekat situ, mengambil masa yang lebih singkat untuk berhenti. Okey, saya revise balik. Mengambil masa yang lebih singkat untuk berhenti, mengambil masa yang lebih singkat untuk mula bergerak, mengambil masa yang singkat untuk mengubah arah. So kesan inersia kalau inersianya berkurang. Okey. Okey. Yang itu kesan inersia. Baik. So kalau nak inersia berkurang, jisim kena berkurang, maka kita pilih jawapan C sebagai jawapan akhir, iaitu tanah dipunggah turun dari lori. So kita kurangkan tanah, maka jisim overall bagi lori dan juga angkutannya adalah berkurang, maka inersianya dapat dikurangkan. Okey. Nombor 5, yang manakah menunjukkan gerakan pecutan berkurang. Okey. Pecutan bermaksud kadar perubahan hal laju. Okey, apa maksud pecutan? Pecutan adalah hal laju awal tolak hal laju akhir bahagi dengan masa. Tapi soalan nak pecutannya berkurang. Okey, pecutannya berkurang. Okey, cuba kita tengok pilihan jawapan nombor 5 tu. Perhatikan jawapan nombor 5. Kita nak kalau pecutan berkurang bermaksud decelerate. Kalau bahasa Inggeris kan, decelerate bermaksud daripada fast, daripada hal laju tinggi kepada hal laju yang lebih rendah. Laju tinggi digambarkan dengan tip yang panjang. Tip yang panjang. Hal laju yang rendah digambarkan dengan tip yang pendek. So kita cari yang panjang ke pendek. So jawapannya is dadu D. Easy je kan? First few question senang je.
Okey, nombor 6, antara unit berikut yang manakah setara dengan unit SI bagi momentum? Okey, apa itu momentum? Momentum adalah hasil produk jisim dan juga hal laju objek. Jisim objek darab hal laju objek. Okey, kita tengok dulu apa unit bagi momentum. Unit SI bagi momentum adalah hasil darab jisim. Unit bagi jisim adalah kg. Darab dengan unit SI bagi hal laju, ms negatif 1. Sorry tulisan lama tak menulis. Untuk video tulisan pun dah macam apa dah. Okay, so unit SI bagi momentum sekarang adalah kg ms negatif 1. Okay, unit manakah yang setara dengan unit ini? Okay, so saya tukar warna pen sikit. Baik, untuk formula momentum, unit SI dia adalah kgms negatif 1. So kita kena try and error untuk pilihan jawapan yang ada. Adakah setara dengan apa yang kita dapat dalam highlighted warna kuning ni? So let's say kita try untuk pilihan jawapan A, Newton second. So Newton second ni datang daripada formula mana? Kita cuba derivekan balik. Newton second. Newton adalah unit SI bagi daya F. Second adalah unit SI bagi masa T. Newton second bermaksud Newton darab second bermaksud F juga darab dengan T. Ada tak formula yang bermula dengan FT? Okay. So kalau kita check balik dan awak cukup cukup pengetahuan, maka awak akan tahu bahawa FT adalah formula bagi impuls. Okay. Formula bagi impuls adalah MV minus MU. So dia ada dua formula kan, sebelah kiri FT, sebelah kanan MV minus MU, iaitu perubahan momentum. And kalau kita check semula sebelah kanan ni MV minus MU tu, kita cuba cari unit bagi MV minus MU. Jisim adalah kg, velocity hal laju adalah ms negatif 1. Begitu juga untuk MU, kg ms negatif 1, which is similar to yang ada dalam highlighted warna kuning. Okay. So sebab itu kita dah boleh conclude bahawa Newton second adalah setara dengan kg ms negatif 1. Because both formula give you the exact SI unit. Okay, SI unit. So setara lah dua ni. Newton second is actually setara dengan kg ms negatif 1. Jawapannya adalah yang nombor 6. Okay, so yang ni kena try and error lah. Try and error. Nombor 7, hukum Kepler pertama. Senangnya, Kepler pertama cerita pasal semua objek yang mengorbit matahari adalah dalam keadaan orbitnya berbentuk elips. So kita panggil ni hukum orbit. Okay, hukum orbit. Nombor 7C. Nombor 8, sebuah satelit mengorbit bumi dengan laju linear. Kuantiti fizik berikut manakah yang mempengaruhi laju linear laju linear orbit. So kat sini soalan mention sudah laju linear. So kita tengok balik senarai formula. Kalau awak tak hafal, kita tengok senarai formula mana satu laju linear. Okay, mana. Cuba kita tengok. Okay, dah jumpa. Which is this number 7. Nampak ke dalam slide saya? Nampak. Okay. Nombor 7 tu. Square root of GM bahagi dengan R. Okay, kita batal balik. Kita tulis dekat soalan. Mana dia? Okay. So, laju linear sama dengan 2 pula, tak ada 2 escape velocity. G besar, gravitational constant, pemalar graviti, darab dengan M besar, which is jisim objek ataupun planet, bahagi dengan R besar, jari
jejari planet. Okay, lepas tu kita square root semua. Sorry. Terketar-ketar macam tu. Okay. So dekat sini kita dapati bahawa dalam formula ini kesemua yang berada di dalam formula, contohnya G, lepas tu kita ada M besar, apa je macam tu M besar, kemudian kita ada R besar. So semua tu adalah faktor. Semua tu adalah faktor yang mempengaruhi laju linear. Soalan minta does affect, manakah yang mempengaruhi? Yang mempengaruhi. Okey. Jawapan bagi nombor 8 adalah B, jejari orbit. Jejari orbit bergantung ataupun berada di dalam formula. Okey, jejari orbit berada dalam formula. R di bawah ni could be determined daripada formula yang ada dekat dalam slide sekarang ni lah, dalam paparan sekarang. So R besar ni adalah jejari kepada planet. Okay, ni planet punya jejari. Kalau bumi, maka kita letak jejari bumi lah. Ada satu lagi R, iaitu jejari orbit, hasil tambah R besar dengan H. Okay, ini jejari bumi atau jejari planet tambah dengan ketinggian objek daripada planet tersebut. Kita dapat jejari orbit, orbital radius, jejari orbit. Okay, mungkin ada yang terjawab A. Okay, GSIM satelit. Sebab dia nampak, ni kan GSIM, ni kan M kan GSIM. Salah, yang ni adalah GSIM objek ataupun objek yang sedang diorbit. Biasanya kalau objek tu sedang orbit bumi, ni jisim bumi. Kalau tengah orbit bulan, ni jisim bulan. Macam tu. Okay, yang lain-lain semua tak adalah. Tempoh tak terlibat. Tempoh putaran bumi, tempoh putaran satelit tak ada. Kita tak ada huruf T dekat sini. Simbol period tidak ada. Okay, nombor 8. Bola. 9. Satelit sedang mengorbit bumi. Okey, pada jarak. Okey, soalan ni bagi pada jarak 6.45 darab 10 kuasa 6 meter dari pusat bumi. Sangat mustahak, sangat penting, dari pusat bumi. Apa maksud jawapan, apa maksud maklumat dalam soalan ni? So, soalan nak bagi tahu bahawa kalau kita ukur dari pusat satelit sehingga ke pusat bumi, jaraknya sama dengan apa yang saya highlight dalam warna purple tu, which is the value of R kecil. Okay. R kecil bermaksud jejari orbit. Kita ukur dari pusat objek pertama ke pusat objek kedua. Okay. Pusat satelit hingga ke pusat bumi. Yang ni penting sebab kadang-kadang soalan tak bagi awak R kecil. Soalan mungkin bagi nilai H. Ada certain soalan, nanti kita tengok beberapa soalan dalam negeri lain kan. Kenapa dia jadi macam ni ya? Kenapa dia sibuk nak highlight sebaris macam tu? Okey, kadang-kadang soalan bagi ketinggian satelit dari permukaan bumi. So awak kena tambah dengan jejari. Itu penting dia punya essence of soalan gravitation ni adalah awak tahu tak maklumat yang diberi itu R besar ke R kecil. Kalau silap awak substitute, maka habislah keseluruhan soalan awak akan tersalah ganti. Okay, jisim bumi dia bagi, nampak? Jisim bumi bukan jisim satelit. Kalau soalan bagi jisim satelit, abaikan. Okay, soalan minta cari apa? Kita tengok soalan, hitung laju linear. Okay, laju linear, formula dia tadi apa? V sama dengan G M bahagi R. Okay, G M bahagi R. So kat sini kita gantikan, sebenarnya R kecil lah kan, G besar, which is the gravitational constant. Kalau tak hafal, saya rasa kita boleh scroll untuk tengok nilai constant dekat sini. Nombor 10, this is pemala gravity. Okay, copy kan. Sebenarnya dah dekat SPM ni, rasanya awak hafal je kan. Tapi kalau tak confident, why not?
Tengok je lah. Kan? Nanti kan overconfident. Salah pula. Okey, M besar jisim bumi 5.97 darab 10 kuasa 24 tutup kurungan bahagi R. Okay, R kali ni sudah diberi, maka kita copy saja. 6.45 darab 10 kuasa 6. Kemudian dapat jawapan square root everything. Semua sekali kita square root. Okay, boleh pause video, boleh tekan calculator. Cuba tekan calculator untuk dapatkan jawapannya. Okay, pause video, tekan. Baik, dah selesai. Maka kita akan dapat jawapan nombor 9 kita adalah A. 7.857 darab 10 kuasa 3. Kalau tak dapat mungkin nombor 9 betul. Nombor 9A. Kalau tak dapat mungkin awak salah ganti, salah tekan kalkulator. Nombor 10. Sebuah termometer. Okey, ni termometernya. Dalamnya ada merkuri. Pengubahsuaian manakah yang akan menambahkan kepekaan? Increase the sensitivity. Menambah kepekaan. Maksudnya boleh membaca dengan perubahan yang kecil. Okey. So, nombor 10. The answer is B, which is number 1 and number 3. Okay. Nombor 1 dan nombor 3 menggunakan dinding berbuli yang lebih nipis untuk provide greater thermal contact. Untuk menambahkan menambahkan sentuhan terma. Menambahkan sentuhan terma. Kemudian nombor 3 menggunakan tip rambut yang berdiameter lebih halus. Tip rambut ni yang dalam ni tau. So dalam ni lebih halus. Maksudnya sebarang perubahan kecil suhu akan dapat menghasilkan pengembangan yang lebih yang lebih efektif, yang lebih berkesan, lalu menghasilkan pemanjangan yang lebih baik, sensitivity yang lebih tinggi, kepekaan. So dalam tu lebih halus. Mudahlah untuk merkuri itu mengembang dan menghasilkan pemanjangan, menunjukkan kesan pemanjangan. Alright. So nombor 2 salah. 2 Roman salah. Dinding batang kaca yang lebih tebal. Alright. 11. Pada waktu malam didapati air laut lebih panas. Di keyword dia waktu malam. Air laut lebih panas daripada pasir. Betul lah. Awak kan hafal C untuk land. Nilai specific heat capacity untuk darat adalah sentiasa lebih rendah dari nilai specific heat capacity of sea water ataupun water. Sea water. Kena ingat ni, siang ke malam ke, ini konsep dia. Sea land lebih kecil daripada sea. Allah, dia tak nak highlight pula. sea. So C tu apa? Specific heat capacity merujuk kepada muatan haba tentu. A. Okey. 12. Tekanan udara dalam tayar lori ialah 280. Okey, yang ni kita highlight. Suhu 30 darjah. Berapakah tekanan? Soalan minta cari tekanan. Suhu 38. So kalau latihan dah cukup kan, awak tahu yang ni maklumat apa? Tekanan, pressure, P. Kemudian ini suhu T. Berapakah tekanan P? Soalan suruh cari P sama dengan apa? Okey, ini suhu awal, ini tekanan awal, suhu awal. Tekanan akhir, suhu akhir, suhu T2. Okey, dah tahu dah. Kalau dah banyak buat latihan, awak sepatutnya dah ingat yang ni adalah hukum gas. Hukum gas, kita ada pressure, ada temperature. Ada pressure, ada temperature. Lebih cantik lagi kalau ingat ini hukum apa. Okey, P dengan T adalah Gay-Lussac's law. Hukum Gay-Lussac. Okey. So dalam gas law juga awak perlu ingat bahawa suhu tak boleh biar dalam darjah Celsius. Mesti tukar kepada Kelvin. So apa berlaku?
kena tambah 273. Yang ini pun kena tambah 273. Okey. So keluarkan formula. Ingat lagi tak formula? Untuk G Luzak, formulanya P1 bahagi T1 sama dengan P2 bahagi T2. 1 untuk sebelum, 2 untuk selepas. Itu formula dia. Okey. So pressure masuklah 280. Kena masuk ke kilo, kena darat ke 1000? Tak perlu, sebab pilihan jawapan semua kilo. Macam tu. So 280 je bahagi dengan T1 iaitu 30, kena tambah 273. Tukar ke unit Kelvin. Nampak ke Saya risau, saya kira-kira tak nampak dalam skrin. Okey. So P2 awak nak cari, letaklah P2 nya, letak X. P2. Kemudian 38 tambah 273. Tikang kan. Kadang-kadang ada pelajar tanya, cikgu, belah kiri kan tambah 273, belah kanan kan tambah 273 kan. Baik, tak payah. Sorry. Kadang-kadang soalan pelajar tanya, cikgu, ni jawapan akhir kalau dalam unit darjah Celsius kena tukar tak? Kena juga. Okay, tukar dulu dalam Kelvin. Nanti hujung sana dah dekat-dekat jawapan akhir tu awak tolak dengan 273. Nanti kita tengok few soalan lagi yang macam tu bentuk dia. Okay, math saya tak tunjuk lah Math saya tak tunjuk. Boleh? Okey, boleh pause dulu video, kira belah kiri dapat jawapan berapa. Okey, dapat jawapan belah kiri, darablah dengan hasil tambah yang ni. Dapatlah P2. Baik, nombor 12 adalah C. Okey, dapatkan jawapan yang tepat. Boleh pause dulu, dapatkan jawapan. Okey. Next. 13. Graf perambatan gelombang. Okey. Graf perambatan gelombang sesaran melawan masa. Okey, dia ada label dekat awak R dengan S tu. Apakah kuantiti yang ditunjukkan oleh R dan S? R adalah jarak maksimum, sesaran maksimum daripada equilibrium position. Itu adalah definition bagi amplitude. Okey, S adalah jarak ataupun tempoh masa. Ni masa kan. So dia adalah masa yang diambil untuk membuat satu ayunan lengkap. Ini kita panggil tempoh. Masa untuk membuat satu ayunan lengkap. Ni satu ayunan lengkap ni, atas, separuh bawah. So yang ni tempoh. So nombor 13 adalah C, amplitude dan tempoh. Okey, next. 14. Rajah menunjukkan gelombang satah menuju satu celah. Gap. Ni awak dah tahu dah. Kalau belajar gelombang, awak tahu gelombang ni bila dia menempuh suatu celah, dan kalau syaratnya cukup, lambda, which is lambda lebih besar dari SOG. Apa maksud SOG tu? Bukan sekumpulan orang gila band tu. SOG adalah size of gap. Size of gap. Dalam exam jangan guna pula SOG. Yang ni ringkasan je, nak bagi awak senang ingat, nak recall kan. SOG adalah size of gap, adalah saiz celah. So kalau saiz celah ni, kalau lambda, which is ukuran jarak dari muka gelombang ke muka gelombang bersebelahan, adalah lagi besar daripada ni. Inilah SOG dia tu. Okey, apa berlaku pada gelombang? Gelombang akan mengalami pembelauan. Pembelauan tu apa? Spreading out of the wave. Penyebaran gelombang. Ni saya lukis tak tepat tau, buruk lah. Saya padam bagi senonoh sikit. Okey, saya cubalah nak lukis bagi cantik sikit. Nampaklah sikit elok dari tadi. So yang ni maksudnya gelombang akan daripada satu arah menjadi banyak arah, tersebar. Dan dalam pembelauan, kesannya amplitude gelombang akan berkurang. Apa maksud kalau gelombang tu amplitudenya berkurang? Tenaga gelombang akan berkurang. So tenaga gelombang berkurang ni macam mana? Daripada amplitude dia macam ni, Allah, amplitude dia contohnya macam ni. Selepas mengalami pembelauan, amplitudenya
berkurang macam tu. So ini amplitude berkurang, tenaga berkurang. Secara fizikalnya kalau kita tengok amplitude berkurang maksudnya gelombang tu menjadi atau menghasilkan air yang lebih tenang. Water, air yang lebih tenang. Okey. Tu nota dia. Soalan tanya apa? Gerakan gelombang akan menyebabkan perubahan kepada apa yang berubah? Amplitude. Bila amplitude berubah maksudnya apa? Bila amplitude berkurang, tenaga berkurang, air jadi lebih tenang. Hafal. Jangan tak hafal. 15. Satu pinggir cerah dan gelap dihasilkan di atas skrin dalam eksperimen dui celah yang. Okey, bila baca soalan tu, eksperimen dui celah yang adalah eksperimen yang merujuk kepada satu daripada beberapa fenomena gelombang, iaitu interference. Okey, so dalam interference inilah kesan dia untuk cahaya. Cahaya tu mengalami interference, iaitu overlapping of the wave. Okey, overlap, dapatlah bentuk dia cerah gelap yang berselang-seli. Okey, so nombor 15 ni soalan dah label pinggir cerah dan gelap tu, beberapa pinggir cerah dan pinggir gelap sebagai Y. Okey, apakah yang berlaku kepada bilangan pinggir gelap? Bilangan pinggir gelap pada jarak Y jika jarak skrin dui celah D berkurang. Okey, soalan dah mention dia nak apa jadi kepada Y jika D berkurang. Okey, D tu apa? D tu adalah this part here, D. Dalam formula interference, kita tahu bahawa the wavelength of the light source can be calculated by multiplying the distance between the two slit A darab multiply by the distance between two consecutive bright fringe atau two consecutive dark fringe, which is X, bahagi dengan D. Secara ringkasnya formula lambda sama dengan A darab dengan X bahagi ni saya highlight formula ni, bahagi dengan D. Okey, itu formula dia. So lambda sama dengan AX over D. Baik, D yang kita tengah bincang berada di sini. Allahu Akbar. Kenapa tu? Kat sini. Soalan nak awak kaitkan dengan Y. Y tu adalah beberapa X kan? So kita nak tahu apa hubungan D dengan X. Now rearrange formula. Kita jadikan D sama dengan apa? D sama dengan, okay, kita buat naik atas, lambda turun bawah lah. Kita dapat AX over lambda. Okay, nah kita dah pisahkan lah D dengan X ni dengan sama dengan. Kita pisahkan, kita kena pisahkan. Okay, kita dapati bila kita highlight balik nak tahu hubungan dia, ini D, ini X. Okey. So apa hubungan dia? Kalau D berkurang, X apa jadi? Sebab X duduk atas kan? X tak duduk bawah ni, X duduk atas. So X juga turut berkurang. Okey, X juga turut berkurang. Bila X berkurang, nilai X berkurang, bermaksud dia jadi dekat. Okey, jarak di antara dua pinggir cerah jadi berkurang. Pendek. Soalan tanya, apa jadi pada bilangan? So bila X berkurang, dia jadi rapat-rapat tau. Ni katalah ni Y, saya lukis balik macam ni tau. Jadi rapat. Ni contoh je lah Agak-agak awak apa jadi kepada bilangan? Bilangan pinggir gelap pada jarak Y. Bilangan jadi banyak lah.
Dia jadi rapat-rapat, bilangan jadi bertambah. Okey, itu trik soalan dia lah. 15 jawapannya ayam. Okey. Next. 16. Alat kawalan jauh televisyen. Apakah jenis gelombang? So, untuk remote control, kita pakai nombor 16 adalah si remote control, kita pakai infrared ya. Okey, ni direct saja, boleh jumpa dalam application application of EM Wave. Ada dalam buku teks juga. 19. Okey, sinar cahaya merambat dari medium Q ke medium P untuk raja 9 point A. Okey. Yang ni daripada medium R ke medium P untuk raja 9.9B. Yang manakah susunan yang betul dalam tertib menaik bagi medium Q, medium P, medium R. Okey. So kita tengok apa berlaku lah dulu dekat dalam raja. So daripada P ke Q, kita dapati bahawa dia mendekati normal. Sini berlaku mendekati normal. So kalau mendekati normal, maksudnya ketumpatan optik Q adalah lebih rendah daripada ketumpatan optik P. Kalau banding Q dengan P lah. Okey, ketumpatan optik P adalah lebih tinggi dari ketumpatan optik Q. Ni yang situasi 9A. Okey. Now kita tengok B pula, 9B. Kalau cahaya daripada medium R merambat ke dalam medium P, kita dapati bahawa berlakunya pembiasan tapi menjauhi garis normal. Bermaksud, kalau menjauhi bermaksud kita berada dalam satu medium yang lebih tumpat. Okey. So R adalah medium yang lebih tumpat daripada P. Kita pun tulis R adalah ketumpatan optik R adalah lebih tinggi daripada ketumpatan optik P. Saya guna perkataan ketumpatan optik kerana ketumpatan atau soalan ni melibatkan pembiasan cahaya. So saya tak boleh sebut tumpat, kurang tumpat macam tu je. Ketumpatan optik. Okey, sebab cahaya tembus objek tu, ketumpatan optik. So saya dapatlah dua relation asas ni. Saya nak letak dalam satu combine relation. Combine kan. So P lagi tumpat dari ketumpatan optik P lagi besar dari Q. Tapi ketumpatan optik R lebih tinggi dari P. Bermaksud yang paling tinggi apa? R. Yang second P. Yang paling rendah ketumpatan optik adalah Q. Soalan minta dalam tertib menaik. Okey. So jawapannya Q, P, R macam tu. Dalam susunan menaik. Boleh Nombor 17 will be D. Tertib menaik. Q, P, R. Betul. Baik. Di manakah satu objek perlu diletakkan di hadapan kaunter pembesar? Apa fungsi kaunter pembesar? Kaunter pembesar fungsi dia menghasilkan image yang magnified, yang diperbesarkan. Tapi ada syarat. Untuk dia berfungsi, nilai U mestilah kurang daripada F. U tu apa? Jarak objek. Mesti lebih kecil dari panjang fokus. So nombor 18, A kurang dari F. Boleh. Seterusnya 19. Sinar cahaya bergerak. Sorry kadang-kadang saya scroll, kalau tak masuk frame sorry saya minta maaf sangat. Awak refer nanti saya bagi link kat bawah untuk awak download soalan. Awak download dulu soalan, awak tengok separately kan. Okey, mungkin tengok kat dua device ke, mungkin print ke. Print lah, cantik, awak boleh conteng kan. Raja menunjukkan sinar cahaya bergerak melalui satu prisma kaca. Okey, so ni yang cahaya. Mula-mula apa berlaku? Cahaya terbias masuk ke dalam prism. Lepas tu di hujung ni cahaya duduk betul-betul di antara dua medium. Lie in between the two mediums. Masuk dalam sini pun tak, ke udara pun tak, dalam prism pun tak.
Dia di antara. Soalan tanya yang manakah menunjukkan sudut yang dinamakan sudut genting. Apa itu sudut genting? Sudut genting adalah sudut tuju. Ingat yang tu dulu. Sudut genting adalah sudut tuju. Tetapi sudut tuju yang mana? Yang mana apabila sudut pembiasannya sama dengan 90 darjah. Okey, tapi berada apabila cahaya merambat daripada ketumpatan optik tinggi ke ketumpatan optik rendah. So kita kena cari sudut tuju. Senang cerita, kita kena cari sudut tuju. Sudut tuju tu yang mana? Yang mana satu kita nak cari sudut tuju, sebab sudut tuju mungkin ada banyak kan. Okey, sudut tuju yang sudut R dia. Selepas dia melalui pembiasan, sudut yang terbentuk dalam pembiasan tu 90 darjah. So look at the diagram. Kalau kita tengok rajah, alamak saya terpergi zoom pula kan. Sekejap lagi jenuh lari nak setting balik tu. Tak apalah, dah buat dah. Okey, alfa. Alfa ni sudut 7. Betul dah, sudut 7. Adakah dia membentuk 90 darjah sudut pembiasan? Tidak. So alfa bukan. Okey, macam tu. Alfa bukan sudut genting. Okey, beta pula. Beta tak melalui sebarang pembiasan. Tak ada. Tak boleh. Beta pun bukan. Nah, kita tinggal theta dengan gamma. So, theta dengan gamma ni adalah sudut 7. Atau lebih tepat lagi, gamma bukan sudut 7. Okey. Kalau awak belajar cahaya dengan baik, awak tahu bahawa gamma bukan sudut 7 kerana sudut diukur dari garis cahaya ke garis normal. Yang ni betul. Theta ni sudut 7 yang betul. Gamma ni adalah komplement kepada theta saja. Dia bukan sudut 7 pun. Salah tu cara nak label sudut 7 tu salah. Okey, betul tak sekarang ni theta ni sudut 7? Betul. Betul. Tapi adakah dia membentuk sudut pembiasan 90 darjah? So kita tengok sini, garis cahaya melalui medium ketumpatan tinggi ke medium ketumpatan rendah membentuk sudut pembiasan 90 darjah. Tu kan cahaya kan? Ni cahaya ni. Cahaya ni membentuk sudut 90 darjah. Daripada normal line tu 90 darjah. So yang itulah kita boleh confirm bahawa sudut genting adalah theta. Jawapan kita adalah D. Okey. Saya scroll balik. Saya nak zoom out. Saya nak zoom out balik bagi masuk dalam frame. Okey. Baik, nombor 19 adalah dadu. Kita terus ke soalan 20. Rajah menunjukkan imej bagi satu bangunan diperhatikan melalui satu cermin M. Okey, itu cerminnya. Okay, kita dapati bahawa soalan tanya apakah jenis cermin M. Okey, ni kita nampak bangunan. Bangunan ni kecil ke besar? Bangunan ni besar. Saiz bangunan adalah besar. Tapi kalau kita tengok dalam rajah, keseluruhan, hampir keseluruhan bangunan duduk dalam cermin ni. Bermaksud cermin ni mampu menghasilkan wide field of vision. Menghasilkan medan penglihatan yang luas. Tu adalah ciri-ciri cermin cembung. Cermin cembung iaitu di cermin cembung. Sifat cermin cembung adalah menghasilkan imej yang dikecilkan. Okey, tu nampak ni. Bangunan yang sebesar-besar ni boleh duduk dalam satu cermin. Ini cermin cembung sifat dia. 21. Seorang lelaki sedang berdiri di atas sebuah mesin penimbang di dalam sebuah lift yang bergerak dengan laju seragam. Okey, tu keyword dia. Ini keyword dalam soalan. Ada lift bergerak dengan laju seragam. So kalau kita nak lukis secara ringkas, ini penimbang. Okey, lelaki tu duduk atas penimbang. Okey. So ni lift. Alright. Kalau awak belajar teori, okay, ada dua daya yang bertindak pada rajah, pada objek. Sekarang ni kita ada berat, arahnya ke bawah, berat lelaki tersebut,
dan disebabkan lelaki tu memijak penimbang berada di atas satu surface, maka ada satu lagi daya yang bertentangan dengan berat, iaitu R. Kita panggil daya normal force. Kan? Normal force. Betul ke? Normal force. Baik. Kalau objek tu tak bergerak, which is the lift. Lift ni tak bergerak. Naik atas pun tak, turun bawah pun tak. Maka kita akan conclude bahawa nilai W adalah sama dengan nilai R. So, saya tulis terbalik. Saya tuliskan terbalik supaya kita dapat fokus kepada R. R sama dengan W. R tu apa? R tu adalah nilai yang sedang mewakili berat. Bacaan penimbang. R ni adalah bacaan kepada penimbang. Bacaan kepada penimbang. So, bacaan R, bacaan penimbang, jika tidak bergerak, sama dengan berat objek tersebut. Yelah, lift tak bergerak, sama macam dia tak duduk dalam lift pun. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kalaulah lift itu bergerak, whether dia bergerak ke atas ke bawah ke tak penting, tapi bergerak dengan hal laju seragam. Hal laju seragam, maka kita juga boleh conclude bahawa R sama dengan W. Masih lagi berada dalam equilibrium of forces. Sebab bergerak tapi hal laju seragam. Yang ni kena study balik. So, apa jadi kalau objek memecut ke bawah? Yang ni barulah ada perubahan. Kalau objek memecut ke bawah, maka kita boleh assume bahawa W tak sama lagi dengan R. Kalau tak, dia tak boleh pecut. Pecutan hanya berlaku kalau equilibrium of forces tidak tercapai. Tidak ada keseimbangan daya, kan? So, W, kalau dia pecut ke bawah, maka W lagi besar daripada R. Kalau dia pecut ke atas, maka kita akan anggap bahawa R lagi besar dari W. Okey. Macam tu. So, yang ni formula-formula semua ni nanti saya bincang lah kalau ada soalan pasir lain yang kait dengan tajuk lift ni. Baik, 21 soalan tanya bacaan mesin penimbang adalah sama dengan berat lelaki itu. Bacaan mesin penimbang ni apa? R. Berat lelaki itu W. R kan sama dengan W. Laju seragam. Itu dia punya keyword dia. Laju seragam. 22. Rajah menunjukkan berapa penunggang basikal semasa perlumbaan. Ni liter dilangkaui ke ni? Antara berikut yang menekan satu kaedah mengurangkan rintangan udara. Ni direct kan? Soalan senang. Senang je ni. Memakai pakaian ketat. Tak ada orang pakai baju apa? Baju besar-besar, pakai jubah pula tu. Baik. Yang lain-lain semua ciri keselamatan ni. Topi keledar untuk keselamatan. Kalau ada impak, maka akan dapat kurangkan daya impuls. Sarung tangan untuk mengelakkan daripada tekanan pada tangan sarung tangan ni. So provide sentuhan time of impact yang lebih besar, maka kurangkan impulsive force ataupun force. Tayar yang lebih besar, tayar yang besar ni menambahkan geseran pada jalan. So tak ada kena-mengena. Soalan nak reduce air resistance, mengurangkan rintangan udara. So A. 23 kaedah menentukan daya paduan. Yang ni hati-hati awak kena tengok dulu daya yang diberi, daya P dengan daya Q. Daya P is this part here, P menuju daripada O ke X. Daya Q adalah O ke Z. Macam tu, awak highlight dulu sebab ni kan banyak garis kan. Kadang-kadang awak confuse, dia sebenarnya dia bagi yang mana. So now kita tengah handle OZ dengan OX. Sorry, saya highlight di sana, dia tak mau. So apa maksud daya paduan? Daya paduan adalah single force, satu daya tunggal yang diwakili hasil daripada hasil tambah daya-daya yang terlibat. So daya terlibat adalah P dengan Q. Dia nak kalau P dengan Q ni berpadu, dia jadi daya yang mana satu. So dia mestilah in between antara OZ dengan OX, which is the O
Y. Sinilah daya paduan dia ni. Okay, yang lain-lain semua tak ada kena-mengena. Baik, 23 adalah bola OY. 24. Okay, ni biasa keluar ni kan. Kalau awak dah buat pasia yang saya dah videokan banyak tu, awak tahulah apa kesimpulan. Ni kan bekas kan, shape of the container kan lain-lain, tapi aras semua sama. Aras air semua sama saja. Bermaksud tekanan tidak dipengaruhi oleh bentuk bentuk bekas. Bentuk bekas tidak mempengaruhi tekanan. So jawapannya C. Tekanan cecair tidak bergantung pada bentuk bekasnya. Sebaliknya tekanan cecair dia ada formula dia. Tekanan cecair sama dengan apa? Rho G H. Ni je lah 3 faktor yang mempengaruhi tekanan dalam cecair. Yang pertama adalah subhanallah. Apa tu? Yang pertama adalah rho. Rho ni apa? Rho adalah ketumpatan, density. Density apa? Density of liquid. Jangan density object pula. Density of liquid. Yang kedua faktornya adalah G. G ni constant ya. Nilai G adalah pemalar, iaitu gravitational field strength. Gravitational field strength. Saya tulis ringkasan je tau. Yang ni jangan guna dalam exam pula. Kekuatan medan graviti bahasa Melayunya. Dan yang terakhir faktornya adalah H. H tu apa? H adalah kedalaman. Kedalaman. Yang ni adalah depth. Kedalaman cecair. Tu 3 faktor tu je. Bekas ke yang lain-lain lah, yang apa, ketebalan ke apa benda ke, semua tak terlibat. Okey. Baik, teruskan ke 25. Perahu layar meluncur di atas permukaan air. Okey, ni perahu layar. Dia ada layar kat atas, dia ada sail kat atas. So melibatkan udara. Ni melibatkan udara yang melalui sail. 2 tempat. Kalau kita tengok dekat atas, ni perahu layar. Dekat atas ni dia ada layar. Lebih kurang lah jadi saya lukis layar dia macam tu dari pandangan atas. So sebenarnya apa berlaku adalah udara akan dipaksa melalui 2 bahagian pada sail. 2 bahagian pada sail. Macam tu. So ada bahagian yang hal lajunya tinggi, ada bahagian yang lajunya rendah. Contohnya kat sini hal laju tinggi sebab dia melengkung lebih kan. So hal laju tinggi, kata Bernoulli, pressure di kawasan situ, tekanan di kawasan ni adalah rendah. So bahagian belakang sail sekarang ni, hal laju fluidnya iaitu udara rendah, maka pressure jadi tinggi. Kata siapa? Kata Bernoulli. So Bernoulli concludes that berlakunya pressure difference in pressure, berlakunya perbezaan tekanan dalam satu tempat tu. Ada 2 tekanan yang berbeza nilai dia. Satu tempat rendah, satu tempat tinggi. Maka Bernoulli kata, okey, tekanan tinggi, bukan Bernoulli katalah, Bernoulli conclude bahawa tekanan tinggi akan sentiasa menolak ke arah tekanan rendah. Maka kita dapat satu daya, satu force. Kalau dalam sayap kapal terbang kita panggil lift force. So ini kita panggil daya lah, thrust ke arah kanan macam tu. So this is how a sailboat ke dia panggil apa ni? Sailboat. This is how a sailboat move. Macam inilah cara perahu layar meluncur. So dia akan adjust kedudukan sail ni supaya dapat satu daya ke depan. Juga dengan bantuan keel dekat bawah. Dia ada keel. Tapi saya takkan cerita lah keel panjang pula kan nanti. Keel tu dekat bahagian bawah. Ni perahu layar ni dia ada bahagian bawah dia tu. Okay, boleh google, insyaAllah ada video penerangan pasal how the sailboat move. Okay, sambung lagi 26. Sebuah empangan menghasilkan tenaga elektrik. Okay, ni empangan kenyir ni, gambar ni dia tunjuk empangan kenyir. Baik.
Apa maklumat yang diberi? Diberi tekanan atmosfera. This is the value. Ketumpatan air, ni value dia. Soalan bagi tahu bahawa suruh cari tekanan. Tekanan simbol dia apa? Tekanan simbol dia P. Okey, tekanan pada kedalaman 135. Ni maklumat lagi. Kedalaman H. Kedalaman adalah H. Dalam unit kilopascal. Baik, kedalaman yang berada pada kedalaman 135. Tekanan pada kedalaman 135. Bermaksud soalan suruh cari tekanan dalam cecair. Pressure in liquid. Formula dia apa tadi? Density darab dengan gravitational field strength darab dengan kedalaman. Okey, so kenapa soalan bagi tekanan atmosfera? Bermaksud soalan nak kita include the actual pressure, tekanan sebenar. Okey, tekanan sebenar adalah hasil tambah. Ni tekanan total Actual pressure adalah sama dengan tekanan atmosfera tambah dengan tekanan dalam liquid. Tekanan atmosfera kan kita dah ada nilai dia. Walaupun dalam meter water. Okey. So sekarang kita cari pressure in liquid dulu. Ini nanti last kali baru kita tambah. Baik, kita cari pressure in liquid dulu. Tekanan dalam cecair. So berapa tekanan dalam cecair? Kita rujuk berdasarkan formula yang baru saja saya tulis. Okey, density cecair berapa? Saya tulis balik sini P sama dengan density cecair 1000. Mana dapat? Ni kan dalam soalan 1000 darab dengan G. Berapa nilai G? 9.81. Berapa nilai H? G dah ada. Berapa nilai H kedalaman? 135. Dah dalam meter ke? Dah dalam meter. Okey, tekan dapat jawapannya. Okey. Saya tak nak tunjuk ni. Tahu, nanti awak kira sendiri tau. Awak pause, awak kira sendiri jawapannya. Dapat ke tak dapat? Saya ringkaskan macam tu. Baik, dah dapat jawapan. Kita dah dapat pressure in liquid, which is this part here. Macam mana dengan pressure ATM? Kan kita nak dalam unit Pascal kan, kilopascal. Soalan pula pergi bagi dalam unit tekanan yang lain, iaitu meter water. Meter water ni unit tekanan juga. Masalahnya sekarang kita nak dalam Pascal. Baik, macam mana nak tukar pergi Pascal? Kita kena tukar pergi Pascal. Formulanya masih lagi pakai formula tadi, rho G H. Density berapa? 1000. G berapa? 9.81. H berapa? H tu apa? Kedalaman. Nampak tak kat sini? 10.3 meter water. 10.3 meter ni lah awak punya H. Senang je. 10.3. Okey. Hasil darab ni awak dapat satu lagi jawapan, iaitu atmospheric pressure, tekanan atmosfera dalam unit Pascal. Yang ni tambah dengan ni. Okey, jawapan kepada yang pertama tadi tambah dengan jawapan kedua. Tambahkan. Okey, pause, tambahkan. Boleh? Dapatlah awak actual pressure, iaitu PT, tekanan sebenar. Okey, so 26. Jawapan akhir bagi soalan ini adalah C. Okay, make sure awak tahu bahawa yang ni dalam kilopascal. Kalau awak punya jawapan tu Pascal, which is Pascal lah kat sini, ni Pascal kan, sini pun Pascal. Awak tambah dua-dua, awak bahagi 1000 lah. Bahagi 1000 jawapan awak tu. Dapatlah dalam kilopascal. Okay, next. 27, sebuah manometer digital. Okay, manometer. Okay, manometer. Apa fungsi manometer? Mengukur tekanan gas. Bukan tekanan atmosfera tau, tekanan gas spesifik. So, apakah kelebihan menggunakan manometer digital? Kelebihan manometer digital 27. Cuba baca jawapan, pilihan jawapannya. Okey. Pilihan jawapan nombor 1, lebih mudah dibawa, betul, portable. Okey, kalau manometer yang konvensional, kita ada macam tube tu kan, tube U tu. Susah, boleh tumpah, boleh putus, boleh pecah. Dan juga payah lah bentuk dia tu, kita nak bawa payah.
Okey. Dan nombor 2, manometer dapat mengukur dengan lebih G2. Betul. Okey, pengukuran dia tu kan dalam digital. So boleh baca dengan nilai yang perubahan nilai yang lebih kecil. Okey, nombor 3, perlu dicas secara berkala. Yang ni pakai bateri pun boleh, pakai AC power pun boleh. So kurang tepat. Jawapannya adalah C, iaitu 1 dan 2. 28. Graf voltan arus. Okey, V melawan I. Kita tengok ni, graf V melawan I. Awak study tak V melawan I ni merujuk kepada apa? Ini biasanya kita dapat di bawah tajuk hukum Ohm. Hukum Ohm kata hubungan antara V dengan I adalah berkadar terus, garis lurus kan. Dan bila kita cari gradient, kita dapat nilai R besar. R besar tu apa? Rintangan. Inilah yang membentuk formula untuk hukum Ohm. V sama dengan IR. Ini di bawah tajuk hukum Ohm. Okey, graf yang saya baru lukis ni, kita panggil dia ohmic conductor. Sorry kadang-kadang saya cakap bahasa Melayu, kadang-kadang saya mengajar awak bahasa Inggeris. Dia jadi macam automatik pula. Konduktor ohmic. Konduktor ohmic ni maksudnya apa? Mematuhi hukum Ohm. Sebab Ohm kata V dengan I berkadar terus. So kalau dia patuh, kita dapat graf macam ni. Berkadar terus. Directly proportional. Garisnya lurus. Ini ohmic conductor. Tapi bila kita ulang menggunakan material lain, jenis material yang lain, kadang-kadang kita dapat graf yang tak sama macam yang Ohm kata dalam hukum dia. Contoh dia macam ni lah ni. Sepatutnya lurus, tiba-tiba dapat melengkung. Bermaksud nilai R, kalau kita cari pada point sini dan point sini, nilai R-nya tak sama. Nilai rintangan kat sini berkurang, nilai rintangan kat sini bertambah. Ataupun rintangan kat sini rendah, rintangan kat sini tinggi. Nampak tak tu kecurunan dia tu? Kalau kita buat tangent kan. Allahu Akbar. Sorry lah teknologi tak berapa nak maju sangat. Macam tu, tangent. Kita dapati bahawa rintangan bertambah bila arus bertambah. Yang ni lah kita panggil non-ohmic conductor. Conductor bukan ohmic. Non-ohmic conductor adalah nilai satu konduktor yang nilai rintangannya berubah dengan arus. So arus berubah, rintangan bertambah. Macam tu. Which is not good. Okay, for some purpose. But good in other purpose. Contohnya tungsten kan, biasanya kita nak guna untuk alatan pemanasan. Kita pakai yang ni lah, non-ohmic. Okay, untuk wiring, kita pakai ohmic. Nanti rintangan dia tak sama pula. So kita ada beza purpose kita guna. Bukan tak bagus, kita guna dia on different purpose. Baik, nombor 8, yang manakah betul mengenai konduktor itu? So konduktor itu adakah ia mematuhi hukum Ohm? Tak. Rintangan berkurang bila voltan bertambah? Salah. Nampak ni, rintangan bertambah apabila arus bertambah. Ataupun okey, itu lebih tepat dia rintangan bertambah bila voltan bertambah. Okey, D jawapannya. Alright, 28 adalah D. Let me check. Okey, betul. 29, graf V melawan I bagi menentukan EMF atau daya gerak elektrik dan rintangan dalam. Okey, apa simbol bagi DGE? E macam tu. Rintangan dalam adalah R kecil. Rintangan dalam. Jangan bertukar pula. Ni R kecil tadi kan. Kan saya ajar orbital radius tadi. Tak sama lah. Kita tengok soalan. Tengok soalan tu topik mana. Boleh? Okey, 29. Kita tengok soalannya. Ni grafnya. V melawan I. Tadi saya ajar V melawan I macam ni. Garis lurus. Lepas tu ada garis melengkung. Lepas tu bila belek-belek soalan seterusnya, ni V lawan I juga. Kenapa gerah jadi macam ni?
Sebab topiknya lain, susunan circuitnya lain, susunan litarnya lain. Yang ni litar untuk menentukan DGE dengan EMF. So, setup dia lain. Boleh tengok dalam buku, setup dia lain, purpose dia lain. So kita dapat graf lain lah. Okay, so persamaan bagi graf di atas. Baik, kalau hafal dia boleh dapat jawapan terus lah kan. Ni D ni, betul, nombor 29 adalah D. Okay, boleh dapat terus. Tapi kalau kita nak apa dipanggil, kita nak proof, ataupun kita nak cuba buat bagi dapat daripada scratch, mungkin kita boleh mula dengan formula EMF. EMF ni sama dengan apa? Potential difference, beza keupayaan tambah dengan voltage loss, V kecil. V besar tambah V kecil. Okay, now kita boleh expand. Kita expandkan mana yang penting yang ada dalam rajah ni lah. Contohnya macam ni kan, kita ada I ni. Okay, kita boleh expand. Kalau kita expand V, nanti kan V ni hilang. So kita expand V kecil. Expand V kecil. V kecil sama dengan apa? V kecil sama dengan arus darab dengan R kecil. R kecil apa pula? R kecil adalah rintangan dalam. Oh sorry, saya pakai V melengkung. Saya ubah balik. Takut nanti awak ingat velocity pula. Macam tu. Okay, ganti. EMF sama dengan V besar tambah dengan I besar darab dengan R kecil. Okay, saya dah ganti balik. Now kita nak susun formula berdasarkan graf. Okay, apa graf kita guna untuk paksi Y? V kan. So kita letak V di depan. Kemudian kita punya paksi X adalah I. Okay, saya susun dulu V kat depan. So saya letak V besar kat depan. Dia jadi apa? So bila V besar kat depan, saya akan bawa yang ni, the whole thing IR ni ke sebelah sana. Dapatlah negatif kan. Ni kan positif, buat pergi sana negatif. Negatif IR tambah dengan EMF. Macam tu. Okay, so saya dapati bahawa now our Y label sudah jadi V. Nampak ni, saya pakai color sama ni. Kenapa saya nak buat color yang sama? Saya sebenarnya nak buat jadi dia persamaan Y sama dengan MX tambah dengan C. Kenapa? Sebab garis ni kan garis lurus. Sorry ya, panjang sikit kan dalam cerita dia. Tapi insyaAllah, kalau sekali awak faham, boleh faham sampai boleh guna untuk soalan-soalan lain juga. Okay, Y dah selesai. Nampak ni saya guna Allah. Tak boleh lah, Ctrl Z. Saya padam dulu. Okay, my Y here is warna hijau. Tu hijau Okay, X saya apa? Kita tengok X. So X sedang dilabel dengan huruf I. Jangan ambil A tu unit dia. I. Okay, I merujuk kepada paksi X. Okay, so saya pun highlightkan I. Saya highlight I saja. Okay. So disebabkan saya dah highlight I, awak tengok Sat. Cuba awak tengok Sat pula. Keluar Penang. Awak tengok apa yang duduk sebelah dengan X. Apa yang didarab dengan X tu adalah M, which is the gradient. So kita dapati bahawa yang duduk sebelah dengan I ni adalah negatif R. Bermaksud nilai gradient kepada graf ini adalah sama dengan negatif R. Sama dengan negatif R. Contohlah awak dapat dia negatif 2. Awak kira-kira gradient dapat negatif 2 kan. Bermaksud negatif 2 sama lah dengan negatif R. Maka R sama dengan 2 ohm. Ni kalau nak cerita lebih lanjut lagi lah, 2 ohm. Bermaksud graf ni menghasilkan rintangan dalam. Nilai dia negatif 2. Macam mana tahu? Awak dapat gradient, awak ganti masuk dalam ni. Okey. Kemudian kita ada satu lagi simbol di hujung persamaan, iaitu plus C. Plus C. C adalah pintasan pada paksi Y. Pintasan pada paksi Y kita sekarang adalah nilai daya gerak elektrik. Betul tak pintasan tu? Betul. So nak cari daya gerak elektrik, cari pintasan pada paksi Y.
Okay, sorry panjang sikit jalan cerita insyaAllah. 29 jawapannya D. Selesai. Kita terus ke 30. Rajah menunjukkan lampu CFL dengan LED. Okey, CFL ni diberi berkuasa 40 watt. LED berkuasa 12 watt. Okey, kita dapati bahawa kuasa bagi kedua-dua lampu adalah berbeza. CFL lebih besar daripada LED. Okey. So, kita tengok apa soalannya. Yang manakah adalah benar? Cuba baca. Sebabkan kuasanya rendah, LED kuasanya rendah, maka penggunaan tenaga bagi LED adalah lebih rendah. Penggunaan tenaga bagi LED adalah lebih rendah. Thus, maka kecekapannya lebih tinggi. Okay, direct je. B. 31. Fleming left hand rule. Fleming left hand rule ni, kalau left hand bermaksud merujuk kepada motor. Okey, merujuk kepada motor. Masuk dalam frame tak? Okey, motor. Motor ni apa? Apa definisi bagi motor? Motor ni something yang memerlukan arus. Kita menggunakan arus. Allahu Akbar. Cabaran betul. Okey. Kita use current, electric current, lebih tepat lagi, menggunakan arus. Okey. So daripada arus kita hasilkan, kita produce, menghasilkan force, menghasilkan daya. Okey. Tangan kiri kita mula dengan jari hantu. Jari hantu menunjukkan arah arus. Okey, apabila suatu konduktor membawa arus dan konduktor itu berada di dalam medan magnet. Apa jadi pada konduktor itu? Konduktor itu mengalami daya. Tu jalan cerita dah. Bagi tangan kiri, kita mula di jari hantu. Kiri kan tak baik. Benda yang tak baik mestilah hantu, takkanlah ibu. Okey, so apabila suatu konduktor membawa arus, dalam konduktor tu, ni konduktor, dalam konduktor tu ada arus elektrik. Macam tu. Maksud konduktor membawa arus tu adalah kita ada wire konduktor, dalam wire tu ada arus elektrik. Tapi wire ni yang bawa arus tadi ni duduk dalam medan magnet. So kita ambil ni, kita letak sini north, kita letak sini south. Dia duduk dalam medan magnet. Macam tu. Duduk dalam medan magnet. Apa jadi pada wire ni? Wire ini mengalami daya. So soalan tanya apa maksud, apakah yang diwakili oleh ibu jari? Daya lah. Sorry. Saya tak scroll pula. Daya. Okey, terus ke 32. Menunjukkan pesongan galvanometer apabila magnet bar ditolak masuk. Okey. So yang ni magnet bar masuk dalam solenoid. Apa berlaku? Secara ringkas dia, magnet bar kan dia ada medan magnet keliling dia. Saya lukis tak tepat tau, sebab aku bersilangnya dengan huduhnya. Tapi nak cepat kan, daripada utara ke selatan, macam tu. So apa jadi bila magnet ni dibawa masuk, maka medan magnet kepada magnet ni akan dipotong atau diganggu oleh mana dia? Diganggu oleh solenoid, lilitan pada solenoid. So bila berlakunya cutting of magnetic field, pemotongan medan magnet, maka terhasilnya induced current, arus aruhan. Induced current menghasilkan arus aruhan. Arus aruhan tadi tu, for whatever reason, dia ke atas ke bawah ke, yang tu kita bincang kemudian lah. Kita boleh bincang dalam Lenz law nanti kalau ada soalan dia. Ataupun boleh tengok pasal yang lain lah. Ada je saya cerita pasal Lenz law ni, macam mana boleh naik atas. Kadang-kadang kita tengok turun bawah pula. Okay, so induced current tu flow dan melalui galvanometer. Galvanometer jarum dia akan terpesong, deflect. Jarum galvanometer akan deflect, menunjukkan adalah arus aruhan yang
terhasil. Okay, arus aruhan tu atau deflection tu kadang-kadang besar, kadang-kadang kecil. Bergantung kepada apa? Bergantung kepada kadar gerakan magnet. Kalau kita gerakkan dia dengan kelajuan yang lebih tinggi, maksud kadarnya bertambah, maka pemotongan berlaku lebih kerap, lebih banyak, lebih cepat. Bilangan pemotongan jadi lebih banyak. So kalau potong-potong banyak tak arus aruhan? Banyaklah. Kalau potong sikit, arus aruhan jadi sikit. So soalan tanya, kalau kita gerakkan dia banyak, gerakannya laju lah, kadar pergerakan bertambah, apa jadi pada pesongan? Makin bertambah. Pesongan bertambah maksud arus aruhan bertambah. Siapa yang cerita pasal hukum ni? Ni hukum apa? Jawapannya, kalau soalan tanya paper 2 hukum apa ni? Kalau kadar gerakan magnet bertambah ataupun kadar pemotongan medan magnet bertambah, arus aruhan bertambah. Siapa cerita benda ni? Muhammad tu nama Faraday. So ni Faraday's law. Okay, Faraday's law cerita pasal apa yang ditanya dalam soalan ni. Kalau nak tentukan arah arus yang ni dalam solenoid ni, yang tu Lenz's law. Nanti kita tengoklah Next, 33, transformer, yang manakah dapat meningkatkan kecekapan transformer. Okey, yang ni kita boleh tengok senarai pilihannya. Okey, antaranya adalah menggunakan laminated iron core, teras besi berlamina. Keluli tak boleh pakai teras keluli, dia keras. Kita kena pakai teras besi lembut. Salah. So nombor 3, dawai kuprum. Betul. Kuprum, rintangan dia atau resistivitinya rendah, maka rintangan dia akan rendah. Bila rintangan rendah, lebih efisien, lebih cekap. So 2 dan 3 D. 34, osiloskop. Okey, yang manakah berlakunya pancaran termion. Okey, pancaran termion ni berlaku kat katot. Katot adalah B. Direct je kan. 35, satu diod digunakan. Okey, ni diodnya. Yang manakah dapat menyalakan mentol? Kenapa tak menyala kan? Macam mana awak tahu tak menyala? Kita tengok macam mana kita sambungkan dry cell dengan diod. Sekarang ni kita label dulu dia punya terminal. Kita dapati bahawa pemasangan dalam rajah 25, terminal positif kepada dry cell disambung dengan terminal negatif diod. Yang ni kita panggil sambungan pincang songsang ataupun reverse bias. Apa jadi dalam reverse bias? Arus tak dapat melepasi diod. So kita kena buat apa? Kita kena pastikan sambungannya bukan reverse bias tetapi pincang depan, forward bias. Macam mana nak buat forward bias? Positif dry cell sambung dengan positif diod, atau negatif diod sambung dengan negatif dry cell. Dia mesti pair macam tu. So macam mana? Kita songsangkan, idea kita songsangkan diod, songsangkan sambungan diod, atau songsangkan sambungan dry cell. Mana satu yang ada dalam soalan lah. Baik, jawapannya songsangkan sambungan diod. Ni betul, B. Alright. 36, lita bertransistor. Okay, saya cek sekejap. Okay, sekarang dah 1 jam 14 Baik. Lita bertransistor untuk menyalakan mentol pada waktu siang. Dia kata dalam sambungan ni mentol menyala waktu siang je, malam dia padam. Okay, tapi soalan nak menyala waktu malam. Okay, panjang cerita dia ni kan. So nak cerita ke tak ni? Saya cerita je lah nanti panjang pula Awak cek lah nanti pasal yang lain saya akan cerita lagi pasal ni kalau keluar lagi soalan ni.
Okay. So follow lah. Boleh subscribe dulu. Wah. Boleh subscribe sebab nanti saya bincang soalan lain. Ada ni soalan lain yang akan saya cerita macam mana automatic switch boleh berfungsi. Atau kalau tak mau tunggu, boleh tengok dekat playlist Form 5 punya KSSM. Ada saya cerita pasal automatic switch. Okay. Tapi saya ringkaskan sebab ada 1 jam lebih ni. So dia beritahu malam mentor menyala waktu siang. Macam mana nak menyala waktu malam? So kalau kita nak ubahkan menyala pada waktu yang lain, kita akan ubah kedudukan LDR dengan R1. Kita interchange sahaja posisi dia. Kita ubah posisi dia. So kalau yang ni setup dia untuk menyala siang. Kalau kita nak menyala malam, kita turun ke LDR pergi dekat R1, R1 pergi dekat LDR. Okay. So 36 interchange kedudukan R1 dengan LDR. Tak ada kaitan ni R1 dengan R3 ni. Tak ada kaitan. Yang ni jangan ubah tau. Yang ni nak limit dia punya base current je. R3 ni. Saya cerita lebih lanjut nanti. Okay, proses apa yang kita gunakan nukleus yang kecil dan ringan. Lepas tu kita cantum dia. Combine dia jadi nukleus yang lebih berat. So kecil kepada yang lebih besar, lebih berat. Yang ni kita panggil nuclear fusion. Fuse maksudnya gabung. Pelakuran nuklear. Fuse, gabung. 38. Dalam tindak balas nukleus, tenaga dibebaskan. Ni tenaga nuklear. Macam mana saya tahu tentang tenaga nuklear? Sebab dia sebut sini, tindak balas nukleus. Inilah tenaga nuklear. Berapakah cacat jisim? Okey. Tenaga nuklear kata Einstein, E sama dengan M, iaitu cacat jisim, sama dengan M darab dengan C square. C square tu apa? Laju cahaya kuasa 2. Okey, nak cari cacat jisim sama dengan tenaga bahagi dengan laju cahaya kuasa 2. Okey. So kita pun kira 2.69 darab 10 kuasa negatif 12 bahagi dengan laju cahaya 3 darab 10 kuasa 8 kuasa 2. Dapatlah jawapan awak. Ni pun sama juga. Saya tak nak tunjuk matematik dia tau. So awak kira ni, pause, awak dapatkan jawapan M dulu. Okay, tapi jawapan M yang awak dapat sekarang adalah dalam unit kg. Macam mana awak tahu? Macam mana cikgu tahu dalam unit kg? Sebab E kan dalam unit joule. Yang awak ganti dalam formula sekarang adalah dalam unit joule. Unit joule ni apa? Unit SI bagi tenaga. Okay, apa yang awak ganti dalam C juga dalam unit SI, iaitu dalam MS negatif 1. So kalau awak ganti unit SI dengan unit SI, maka jawapan akhir awak juga dalam unit SI. Unit SI bagi jisim adalah kilogram. Kenapa cikgu cerita sampai macam tu cikgu? Cuba awak tengok pilihan jawapan. Pilihan jawapan semuanya diberi dalam unit AMU. Okay. So macam mana nak dapat dalam AMU daripada jisimnya dalam kg, nak dapat dalam AMU. Sinilah maklumat yang awak akan guna pada soalan 1 UJA sama dengan ni, this much. So nak dapat dalam UJA, awak kena bahagi this number here. Jawapan ni bahagi pula dengan 1.66 darab 10 kuasa negatif 27 kg. Bagi-bagi nanti dapat dalam unit UJA. Okay, pause dulu. Cuba selesaikan. Jawapan akhir adalah C. Jawapan akhirnya this one. Kalau tak dapat, ada salah apa-apa, macam biasa, komen dekat bawah, boleh tanya. Okay, 38C. 39. Yang manakah ciri kesan fotoelektrik? Nak cerita lebih lanjut panjang pula kan. Fotoelektrik ni adalah fenomena pembebasan fotoelektron apabila suatu cahaya berfrekuensi jatuh atas satu metal. Okay. So secara ringkasnya, keamatan cahaya tidak mempengaruhi. So salah. Semakin tinggi frekuensi foton, semakin bertambah. Betul. Foton punya frekuensi mestilah at least sama dengan atau lebih besar daripada frekuensi ambang. Baru berlaku photoelectric effect. So B betul. C, pengeluaran elektron berlaku apabila katot dipanaskan. Katot dipanaskan, salah. Ni thermionic emission.
D. Fungsi kerja yang dikenali sebagai frekuensi minimum diperlukan. Fungsi kerja, work function bukan minimum frekuensi. Sebaliknya minimum energy. Nampak kan minimum energy. So salah juga untuk jawapan D. 40. Pengiraan satu cahaya monokromatik dengan tenaga foton. Okey, tenaga foton diberi dalam unit elektron volt. Hati-hati tenaga foton iaitu E. Diberi dalam EV. Selalunya dalam joule kan? Biasanya lah dalam joule. Disinarkan ke atas permukaan logam selsium bersih. Kira panjang gelombang cahaya monokromatik. Panjang gelombang ni lambda. Okey, macam mana nak cari lambda? So, formula tenaga adalah H darab dengan C bahagi dengan lambda. Ini formula dia. Kenapa cikgu pakai HC? Kenapa cikgu pakai HC over lambda, tak pakai HF? Sebab soalan dah bagi HC. Saya nampak dah sini ada HC. Lepas tu awak nak cari lambda. Sorry. Kan awak tak cari pun frekuensi. So, kita pakai yang expansion daripada formula HF tu. Baik. So, daripada sini, kita tahu yang kita nak cari lambda. So, letak lambda ke atas. Kita dapat HC over E. Okay. HC kita berada dalam unit EV nanometer. So, kita jangan tukar apa-apa tau. Kita tulis dulu. 1.243. Nampak ke Saya zoom sikit boleh. Saya zoom sikit lah. Sekejap. Saya kena. Wah, dia lagi sempit dah Sekejap, saya cuba zoom out. Tak boleh buat apa lah. Takat ni je lah Tak apa. Darab dengan 10 kuasa 3 EV nanometer bahagi energi. Kebetulan energi kita dalam EV. So, 2 EV. Nampak tak? 2 EV. Okey. Now, apa jadi? Kebetulan unit kita tu boleh cancel EV ke atas, cancel dengan EV kat bawah. Nanti jawapan akhir awak dalam unit nanometer. Betul tak? Betul. Kebetulan. So, tak payah nak tukar-tukar apa-apa dah. Tak payah ganti apa-apa. So, ambil nombor ni. 1.243/10 bahagi 2. Bahagi 2. Dapatlah jawapannya. So, 40 is dadu. Baik, itu sahaja untuk paper 1. InsyaAllah doalah saya rajin-rajin sikit. Sebabnya ujung-ujung ni sibuk lah. Terlampau sibuk. Doa saya sihat, saya rajin. InsyaAllah saya boleh videokan lagi. InsyaAllah kita pergi ke paper 2 Kelantan. Terima kasih. Jumpa lagi. Jangan lupa share-share dengan kawan. Gulak SPM 2024 Fizik senang. Okay. Assalamualaikum. Bye.